Ada. Okey, cantik. Dia kena cabut-cabut sikit. Sambung-sambung balik. Okey, boleh dengar eh? Okey, cantik. Alhamdulillah boleh dengar. Clear eh? Okey. Ini sebenarnya saya nak cerita semalam. Semalam saya nak cerita pasal masalah diabetik kan. Nampak tak ni? Nampak tak ni? Tak boleh nampak eh. Nampak sikit lah. Nampak tak saya lukis gambar tu? Allah, kacau. Ha. Okey, dengar tak eh? Nampak tak gambar ni? Gambar saya lukis ni. Saya pegang lah senang sikit. Okey, nampak tak gambar ni? Ni gambar dia. Nampak? Ini adalah gambaran yang saya lukis alamat terbalik lah. Okey, nampak tak? Ini adalah usus kita. Okey. Bila usus tu menghadamkan karbohidrat, karbohidrat akan menjadi glukosa. Glukosa akan masuk ke dalam saluran darah. Saluran darah akan masuk dalam sel melalui pintu. Okey. Pintu ini dipanggil sebagai insulin receptor. Faham tak? Faham tak? Itu dia sebenarnya saya nak cerita dia. Saya nak bagi gambar tu pun nak bagi faham, kalau tak susah nak explain. Okey, tengok gambar ni balik eh. Ini usus. Usus akan hadamkan makanan karbohidrat kita menjadi glukosa. Glukosa akan masuk dalam saluran darah. Saluran darah akan hantar glukosa ke sel-sel kita. Jadi untuk masuk sel dia memerlukan pintu, dan pintu itu nama dia insulin receptor. Okey. Kan? Itu itulah konsep asal saja. Sebenarnya macam mana sebenarnya apabila kita makan kita dapat tenaga dalam sel. Tapi dalam tubuh kita juga bila kita makan lemak, dia akan jadi asid lemak bebas, free fatty acid, yang masuk dalam saluran darah, yang akan juga masuk sel. Tapi asid lemak ni dia masuk dalam sel, dia tak menggunakan pintu, dia masuk direct saja. Itulah beza dia antara pengambilan karbohidrat dengan pengambilan lemak. Itu yang saya nak fahamkan konsep. Maksudnya dalam kita makanan kita, kalau kita makan karbohidrat, dia akan jadi glukos, glukos akan masuk dalam sel. Kalau kita makan lemak, dia akan jadi free fatty acid atau asid lemak bebas, dia akan masuk sel. Beza antara glukos dengan lemak, lemak nak masuk sel tak perlukan insulin, glukos nak masuk sel memerlukan insulin. Jadi kalau kita banyak makan karbohidrat, kan? Ini masuk kelas ni. Kalau kita banyak makan karbohidrat, maka kita akan menggunakan banyak insulin. Insulin terpaksa keluar sebab dia kena ambil semua glukos tu masuk dalam sel. Jadi itu yang jadi masalah bila kita terlampau banyak makan. Saya bukan kata tak boleh makan langsung, tapi saya cakap terlampau banyak. Tapi masalah soal dia, kita selama ni, kita banyak sangat makan karbohidrat sebab itu yang diajar. Kan, dalam piramid makanan diajar kita mengambil karbohidrat sehingga 60%. Jadi bila kita banyak makan karbohidrat, apa yang daripada glukos dalam darah kita jadi banyak. Bila banyak, insulin tu akan keluar sentiasa untuk tolak glukos masuk dalam sel. Dalam orang yang normal itu tak ada masalah. Tapi bila lama-lama benda tu berlaku, bila tu orang tu ambil karbohidrat jenis yang kita panggil high glycemic index, yang menyebabkan insulin tu tinggi, itu menyebabkan masalah. Sebab akhirnya, ni nampaklah gambar pintu ni. Ni pintu ni. Pintu tu akan rosak. Bila pintu tu rosak, insulin ada, glukos ada, tapi glukos tak boleh masuk ikut pintu. Itu dah dipanggil sebagai rintangan insulin. Itu basic dia saya nak cerita. Sebab semalam ada orang tanya saya, dia confuse. Kenapa saya doktor cerita mula-mula pasal insulin, lepas ujung cakap insulin tak baik pula. Saya bukan kata tak baik masa untuk orang normal. Saya cakap dia tak baik bila you dah ada masalah diabetes. Bila kita ada masalah diabetes, masalah tu menyebabkan rintangan insulin tu berlaku, menyebabkan diabetes. Akhirnya kalau kita nak pulihkan diabetes, sebab saya ni topik lah macam mana nak pulihkan diabetes. So nak faham konsep memulihkan diabetik ialah kita memulihkan pintu. Dan saya nak bagi faham juga kenapa kita kena makan lemak. Sebab ramai orang tak faham kenapa makan lemak, kan? Saya ingat kenapa nak makan lemak, ingat gemuk dan sebagainya. Itu yang salah. Itu yang kita nak kena betulkan. Sebab masalah ni kan, bila kita makan lemak, dia akan menurunkan paras insulin. Bila insulin mula rendah, maka pintu ni akan pulih balik. Maka orang akan jadi pulihlah diabetik dia. Itulah konsep dia sebenarnya. So kalau kita nak pulih diabetik, pemakanan kita kenalah makanan yang menurunkan insulin.
Dan lagi satu kaedah untuk menurunkan insulin. Ini yang saya nak cerita juga kan. Lagi satu kaedah untuk memulihkan insulin ni dipanggil sebagai, nama dia, ni kaedah yang pertama. Kaedah yang nombor 2 dipanggil sebagai puasa. Okey. Puasa ni ada 2 jenis. Faham tak? Puasa ni ada 2 jenis. Satu puasa dipanggil puasa kering. Iaitu kita puasa dengan kadang kita tak makan dan kita tak minum. Puasa ni maksudnya tak makan. Tapi bila kita tak makan dan tak minum, dia dipanggil sebagai dry fasting atau puasa kering. Tapi kalau kita puasa dalam keadaan kita tak makan saja, tapi kita boleh minum, itu dipanggil sebagai wet fasting ataupun puasa basah. Dua-dua ni, sama ada basah atau kering, akan bantu menurunkan paras insulin. Sebab bila tak makan, insulin tak keluar. Bila insulin tak keluar, paras dia turun. Bila kita panjangkan tempoh tak makan tu, panjangkan 12 jam, 16 jam, maka paras insulin rendah tu adalah dalam masa lama, dalam 24 jam tu, tempoh dia lah lama. Dalam tempoh 14 jam tu, penggunaan tenaga dalam badan kita akan bergantung kepada lemak. Sebab itulah penting. Jadi untuk orang diabetik, dia kena buat 2 benda. Satu, makan makanan yang tidak meningkatkan insulin. Nombor 2, dia kena puasa. Faham tak? Itulah sebenarnya konsep dia. Jadi kalau you ada diabetes, ada banyak masalah, susah nak kawal diabetik, yang selama ni kita buat, kita hanya makan ubat. Itu yang tak selesai masalah. Sebab apa yang ubat buat, cuma dia cari pintu lain. Contoh pintu kat sini ke, pintu kat sini ke, pintu kat sini. Dan dia buka pintu tu, maka glukos yang tinggi tu akan masuk kat pintu lain. Jadi glukos turun dalam darah, tapi masalah rintangan insulin tak selesai. Itu yang dia masalah. Itulah konsep dia. Jadi puasa tu kena buat juga kan. Bila kita buat seiring pemakanan yang rendah karbohidrat, tinggi lemak dengan berpuasa juga. Kan? Maka kita akan boleh bantu menyelesaikan masalah diabetik. Saya cakap ni sebab tak lama lagi dia, minggu depan kita akan puasa Ramadan. Kita ambil peluang puasa Ramadan ni kita pulihkan diabetik sepenuhnya dengan cara bila kita buka puasa, jangan makan gula. Ini adalah masalah utama buka puasa. Nasib baik bulan Ramadan ni PKP, tak ada bazar Ramadan. Dan itu bagus juga kan. Jadi bila kita buka puasa makan gula, buka saja puasa, insulin akan naik tinggi. Bila insulin naik tinggi, segala keadaan badan kita yang dia panggil sebagai ketosis tadi akan berhenti. Jadi sayang sia-sia puasa tu, dia tak dapat manfaat kesihatan bila kita buka puasa makan gula. Itu konsep dia. Faham tak? Okay. So itulah sebenarnya 2 benda yang kena buat. Of course, lagi satu cara nak membetulkan pintu tadi ialah dengan bersenam. Kan? Bersenam kena buat, puasa kena buat, pemakanan kena buat. So ada tak cerita pasal produk? Kan? Produk itu sebahagian juga. Ada setengah produk, ada setengah makanan yang khusus boleh membetulkan masalah pintu yang rosak atau insulin resistant tu. Contohnya makanan ialah teh. Contoh lain kopi. Nampak? Mudah dia. Teh, kopi, benda-benda biasa saja kan. Contoh yang orang tanya semalam. Apa benda lagi? Pasal peria. Peria tu boleh bantu. Kan ada setengah herba tertentu. Macam pecah kaca. Macam herba misai kucing. Misai kucing apa? Apa benda lah, empedu bumi lah, macam-macam herba. Kebanyakan herba-herba tu bertindak dengan cara membetulkan masalah rintangan insulin. Tapi masalah dia, kalau makan produk-produk ni, tapi masih makan gula, sia-sia, tak jalan. Makanlah teh herba apa pun yang ada rooibos tea ke, ada mulberry ke apa semua kan, macam-macam herba-herba tu. Kalau ikut kajian memang bagus untuk diabetik, tapi dia akan spoil bila kita tak berhenti makan gula. Itu yang saya cakap kena buat tu. Kalau nak pulihkan diabetik, semasa-masa bergantung pada produk, itu serupa macam cerita makan ubat, pil hospital lah. Sebab tak nak pulih. Sebab itu saya cakap jangan bergantung pada produk. Kita kena ubah cara hidup. Kita kena buat puasa. Kita kena betulkan pemakanan. Dan kita boleh tambah dengan suplemen produk dan sebagainya. Itulah konsep dia. Kalau faham konsep tu, senang itulah cara paling bagus untuk kita memulihkan diabetik. Kan? Okey.
Apa maksud HbA1c dalam buku hijau klinik kerajaan? HbA1c itu adalah kadar berapa banyak gula masuk ke dalam hemoglobin dalam darah sel darah merah. Dan kemasukan tu adalah untuk dalam tempoh lebih kurang 3 bulan. Faham tak? Maksud dia kalau HbA1c kita tinggi, maksud dia sepanjang 3 bulan yang ke belakang tu, gula tinggi dalam darah dan semuanya masuk dalam sel darah merah. Itu salah satu tanda yang kita nak tengok sama ada pengawalan glukosa darah tu baik atau tak. Tapi dalam konteks diabetik, kita bukan hanya fokus pada kawalan gula. Kita kena fokus ke arah membetulkan masalah rintangan insulin. Kawalan gula of course ubat tu. Sebab tu bagi pesakit yang makan ubat, saya masih suruh makan ubat. Sebab kita masih perlu kawal paras glukosa. Tapi saya tak menjadikan ubat tu sebagai matlamat. Matlamat dia kita kena betulkan pemakanan juga. Kita kena buat juga puasa. Bila dia start buat puasa, tak betulkan makanan, akhirnya kita tengok keperluan ubat tu hilang. Mana kita tak perlu dah makan ubat. Sebab kita dah jadi normal. Kita dah pulih. Bila dah pulih, kenapa nak makan ubat? Itulah maksud dia. Faham tak? Saya faham lah tu. Bila diabetik dah pulih, kita tak payah makan ubat. Macam kita demam, kita batuk, kita semua, kita makan ubat demam, kita demam, berbatuk, semua kita makan antibiotik. Contoh. Selesai demam batuk semua, kenapa kita nak makan ubat lagi? Macam itulah. Jadi itulah konsep yang kita nak gunakan dalam rawatan diabetik. Masa badan kita masih tak betul lagi, masih lagi rintangan insulin tu berlaku, pintu ni masih lagi rosak, makan ubat dulu. Bila dah betulkan pemakanan, pintu ni dah betul, rintangan insulin tu sudah pulih, maka tak ada keperluan lagi nak makan ubat. Itulah konsep yang kita nak ajar. Okey. Dulu gemuk, sekarang dah kurus walaupun makan banyak. Apa masalah doktor? Apa masalah doktor? Saya pun tak faham masalah dia. Kan? Kalau dulu gemuk, sekarang kurus, salah satu masalah yang berlaku adalah you kena diabetik yang teruk, yang tak terkawal. Orang yang diabetik mula-mula dia gemuk. Daripada dia bertambah gemuk, sampai seperangkat diabetik dia sangat teruk, dia akan jadi kurus. Dan kurus dia kurus yang teruk lah. Kurus yang kecut, hilang otot dan sebagainya. Kurus yang tak sihat, nampak tak sihat. Okey. Saya faham. Saya harap faham apa yang saya cakap tadi. Itu dia konsep sebenarnya ini hari saya nak cerita dalam kaedah berpuasa IF yang dipanggil IF lah. Istilah yang canggih ni kita cakap IF. IF tu maksudnya intermittent fasting. Intermittent fasting ni ada dua jenis. Satu dia panggil wet fasting, satu dia panggil dry fasting. Dalam seminggu cadangan saya, kalau boleh buat, bagi orang yang ada masalah diabetik, kita buat puasa kering. Isnin Khamis. Maksudnya puasa, Isnin Khamis, puasa sunat. Isnin Khamis, kan? 2 hari seminggu. Lagi 3 hari seminggu, kita buat puasa basah. Maksudnya puasa malam saja. Kan? Puasa basah ni kaedah yang kita boleh buat, kita berpuasa waktu malam. Sebab senang. Sebab waktu malam kita tidur. Sebab saya tak pernah lagi jumpa orang, masih tidur dia makan. So mudahlah kita automatik dah berpuasa semasa kita tidur. So kita pilih time. Kena ada letakkan setkan time. Contohnya kita time, okey, kita akan start puasa pukul 8 malam. So you puasa basah puasa 8 malam. Mana pukul 8 malam you start. You kata nak buat 12 jam. 8 malam sampai 8 pagi. Itu 12 jam. Maknanya start makan hanya selepas pukul 8 malam pagi besok. Kalau antara pukul 8 malam hingga 8 pagi tu rasa haus atau rasa lapar, minum air sahaja. Air tu kenalah air yang tak ada kalori. Contohnya air kosong, air mineral. Air limau boleh. Air cuka apple boleh. Air teh O boleh. Air kopi O boleh. Semua yang tak ada gula. Atau letak stevia. Itu kaedah yang betul. Itu permulaan. Bagi orang yang tak biasa puasa, 12 jam ni agak susah. Tapi dah lama-lama biasa buat 12 jam, extendkan waktu tu kepada 16 jam. Sebenarnya kita target minimum puasa basah ialah 16 jam. 16 jam maksudnya kita start puasa contoh 8 malam, you puasa sampai pukul 12 tengah hari. Maknanya sarapan pun tak makan, cuma minum air. InsyaAllah sebenarnya itu akan membantu kita mengawal diabetik. Untuk orang diabetik boleh amalkan ni. Kalau yang tak mampu nak puasa. Tapi kalau kita mampu buat puasa yang kering, maksudnya puasa secara Islam tu, kita puasa daripada subuh sampai maghrib, tak makan, tak minum, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Tapi kalau tak mampu, tak apa, boleh buat basah. Itu dua kaedah kita boleh buat puasa. Itu kaedah yang puasa yang paling senang. Kita buat 16 jam puasa basah dan juga puasa kering ikut subuh ke maghrib. Itu konsep ni. So, sebab tu saya cakap ambil peluang bulan Ramadan ni, sebab memang kita hari-hari akan puasa. Masa itulah kita jaga
pemakanan kita masa buka puasa dan juga semasa sahur. Masa sahur, amalkan makan minyak yang lebih. Saya selalu buat masa sahur, apa saya buat? Saya akan minum minyak kelapa dara sehingga 5 sudu makan. Saya campur sikit dengan lagi 2 sudu minyak zaitun dan minum terus. Itu bantu membekalkan tenaga segera kepada saya semasa berpuasa. Itu keadaan yang betul. Dan juga akan bantu menurunkan berat badan dengan lebih cantik lagi. Okey. Okey, apa lagi tu soalan dia tu? Minum green tea okey tak? Okey, sebenarnya green tea juga bagus. Green tea antara contoh-contoh teh yang bagus. Dalam teh ni ada ranking-ranking ni. Teh hitam pun sebenarnya bagus juga. Teh hijau pun bagus. Green tea lah teh hijau. Tapi teh hijau ni yang sedap ni memang tak letak gula. So senang sikit lah makan teh hijau tanpa gula. Tapi teh hitam ni kebanyakan orang salah guna je pergi buat teh tarik. Itu jadi masalah. Kalau buat guna teh tarik guna susu boleh tahan. Tapi dia guna creamer. Creamer tu ada masalah. Dia ada gula tinggi dan trans fat tinggi. Itu yang jadi masalah. Okey, air sejuk dalam peti sejuk boleh diistilah sebagai air putih. Memanglah. Air ni sejuk ke panas tidak ada apa-apa perbezaan kepada kesan kesihatan kita. Air sejuk tu sihat. Air panas pun sihat. Air suam pun sihat. Kan? Air suam bukan cerita dia bunuh virus je. Air tak kisah. Air suam, air panas, air sejuk semua okey, tak ada masalah. Suhu tidak menentukan air itu sihat atau tak. Tapi kandungan mineral dalam air itu menentukan. Air RO kurang sihat sebab kurang mineral. Air mineral lebih sihat sebab ada mineral. Itu air kosong lah kan. Itu je konsep dia. Kalau ikutkan air pipe kita ialah air mineral. So air minum air pipe tu okey. Tapi syarat dia tapiskan buang klorin tu. Itu saja. Okey. Gula merah. Saya tak sempat nak baca soalan tu. Okey. Minimal puasa basah 12 jam. Sebenarnya 12 jam tu sebenarnya tak cukup sebenarnya untuk puasa basah. Untuk kita nak achieve ketosis. Tapi sebagai training. Sebab kita nak biasakan diri kita tak makan. Kita buat 12 jam dulu. Mungkin dalam 2 minggu ke. Once dah biasa, kita boleh buat 16 jam. Tapi kalau boleh buat 16 jam, itu yang terbaik puasa basah. Okey? Macam mana nak tahu makanan yang bergula? Makanan bergula yang letak gula, senang kan? Saya paling senang kalau kita beli produk-produk yang berbungkus, tengok dekat label. Dia tulis sukrosa ke, dia tulis gula ke, dia tulis fructose ke, itu semua gula lah. Itu je keadaan dia. Lagi satu, kita tahu makanan bergula, bila kita makan dia rasa manis. Okey. Jadi kadang-kadang orang keliru. Dia makan kanji pun, sebenarnya akan jadi glukosa juga dalam darah. Walaupun dia tak manis. Contohnya nasi, contohnya roti, contohnya mi kan. Jadi itu juga dikira sebagai karbohidrat. Maknanya dia akan jadi gula dalam badan. Jadi kalau yang ambil berlebihan, itu jadi masalah. Itu yang saya ajar kalau makanan tu berkanji, kita jadikan kanji tu kanji degil ataupun resistant starch dengan cara masakkan makanan yang berkanji tu dengan minyak. Contohnya masak nasi dengan minyak. Nama dia nasi lemak. Okey. Cuba rujuk balik yang live dari sebelum ni. Okey. Okey, sekiranya ada diabetik 14 tahun, ada chance tak nak pulih? Memanglah ada chance, apa masalah ni? Dia kan, kalau yang dah teruk, organ damage ada yang susah. Contoh organ damage, buah pinggang dah rosak. Kan? Organ-organ lain, mata dah tak nampak semua kan. Semua saraf dah bengkak. Itu agak susah nak pulih. Tapi kita boleh kawal dia punya simptom. Itu ada beza kan? Tapi kalau orang yang tahu diabetik dia di peringkat awal, peluang untuk pulih tu jauh lebih tinggi. Satu. Yang kedua, bila dia tahu dia masa umur dia masih muda. Orang muda lebih mudah sikit nak pulihkan diabetik dia berbanding orang yang dah berumur 80 tahun kan. Itu agak susah lah. Itu je kan? Okey. Gula batu tu okey ke tak? Gula batu dengan gula pasir, beza dia saiz saja. Bendanya sama. Faham tak? Batu granit yang buat jalan tu dengan batu granit yang buat tembok, dua-dua pun batu granit. Cuma saiz saja beza. Faham tak? Faham Tinggal satu buah pinggang, boleh tak berpuasa untuk kecil manis? Yang dah tinggal satu buah pinggang tu, lagilah kena puasa. Sebab apa? Kalau habis buah pinggang tu, habis dah buah pinggang. You tak ada lagi dah. Kan? Kurang-kurang ada dua buah pinggang, satu rosak, ada satu lagi. Tapi kalau you tinggal satu, yang itu rosak, habis. Sebab ikut kajian, dengan berpuasa lah sebenarnya kita boleh selamatkan buah pinggang. So kalau orang ada masalah buah pinggang, benda yang dia kena buat puasa. Kalau dia tak mampu nak buat puasa kering, dia tak mampu nak macam puasa Ramadan yang kita buat ni, buat puasa basah. Jadi puasa. Sebab bila berpuasa, dia akan menurunkan kadar keradangan dalam sistem, dia akan mula memulihkan organ-organ. Salah satu kelebihan berpuasa ialah apa yang dipanggil sebagai
keadaan yang dipanggil sebagai apa nama dia? Sel tu akan makan sel-sel yang mati. Nama istilah sudah lupa pula saya. Jadi maksudnya kalau ada sel-sel mati dia akan makan dan akan berlaku pertumbuhan sel-sel yang baru. Itu sebenarnya kan. Tak datang lagi istilah tu. Nanti saya ingatkan balik istilah. Tapi itu antara kelebihan berpuasa sebenarnya. Bila kita berpuasa sebenarnya dia bantu kita cleanse tubuh. Kita akan cuci balik sel-sel yang mati, dia akan buang apa semua kan. Jadi adalah peluang sel-sel baru nak tumbuh. Itu konsep dia. Okey. Kenapa makan ubat glycoside rasa gigil? Sebab you tak cukup glukosa dalam darah. Itu sebenarnya kan. Maksud dia bila you makan tak cukup. Yang kedua, you kena banyakkan makan lemak. Makan benda berlemak. Sebab tu saya ulang-ulang. Makan minyak kelapa dara boleh. Makan santan boleh. Makan makanan yang masak dengan santan boleh. Makan rendang boleh. Makan makanan bergoreng boleh. Lebihkan lemak minyak dalam pemakanan. Itu juga mencegah hypo. Mencegah kita, sel kita jadi hypo. Hypo tu ialah keadaan kekurangan gula. Sebab apa? Bila gula kurang, lemak akan datang bantu. Tapi kalau kita hanya duk makan karbohidrat, bila majoriti karbohidrat tu, yang jadi glukosa tu masuk ke dalam sel lemak, jadi tak ada lagi dah karbohidrat untuk sel-sel lain. You akan jadi hypo. Terutama bila glukos yang tak cukup sampai ke bahagian otak, kita akan pengsan. Itu dia sebenarnya. Okey. Yang ada diabetes tak makan ubat tapi selalu ambil Pregatar atau minum. Sebenarnya tak cukup sebenarnya. Kalau semata-mata bergantung pada Pregatar ke apa suplemen pun kan, teh apa pun sebenarnya. Kalau tak kontrol pemakanan, tak buat puasa, tak cukup. Tak boleh nak pulih. Sebab konsep bergantung pada ubat, bergantung pada herba, bergantung pada produk apa-apa pun, kan? Untuk pulih diabetik, konsep tu tak sama macam konteks hospital. Kebanyakan orang dah bosan makan ubat hospital. Dia dah tak suka makan ubat hospital. Dah bertahun-tahun makan ubat hospital. Kenapa diabetik tak pulih? Berarti you pergi ubah cara tu dengan ambil herba. Serupa lah cerita dia. Faham tak? Serupa cerita dia. You keep doing the same thing. Pemakanan ni tak jaga. Sibuk fokus pada produk. Fokus pada ubat hospital. Apa beza orang yang fokus ubat hospital dengan orang fokus pada herba? Serupa cerita dia. Cerita dia serupa. Kita bukan isu nak fokus pada produk. Sebab tak ada satu produk dalam dunia so far. You ambil produk tu, diabetik you pulih. Pling! Baik. Tak ada, tak berlaku macam tu. Itu yang nak dibetulkan. Saya ajar diabetik ikut kajian. Diabetik hanya boleh pulih dengan dua cara. Pemakanan dan puasa. Buat pemakanan, berpuasa. Pemakanan tu ada pantang dia. Pantang dia, saya dah sebut. 3 benda pantang. Gula pantang, tepung gandum pantang. Yang ketiga ialah trans fat pantang. Lepas tu, makan makanan yang tinggi lemak, lemak sihat. Makan makanan yang banyak serat. Makan sayuran, makan buah-buahan. Nampak tak konsep pemakanan dia? Sebab konsep pemakanan ni semua ke arah menurunkan paras insulin. Jangan melonjak-lonjak sangat paras insulin kita. Lepas tu, kita buat puasa. Sebab dengan puasa, masa puasa, lagi turun paras insulin. Apa yang akan terjadi ialah badan kita akan pulih daripada masalah rintangan insulin. Yang saya tunjuk gambar tadi, pintu insulin ni akan mula pulih. Ini yang berlaku dalam diabetik. Tapi kalau fokus pada ubat herba tu lah, ubat herba ni, fokus pada ubat hospital, super cerita dia. Tak ada orang pulih. Saya dah 23 tahun jadi doktor pun, saya tak pernah jumpa orang makan ubat hospital, lepas 5 tahun diabetik dia pulih. Tak ada. Ataupun lepas 10 tahun diabetik dia pulih. Tak. Asalnya dia bagi satu ubat, lepas 5 tahun naik 2 ubat. Lepas 5 tahun naik 3 ubat. Dalam ubat semua tak jalan, dia masih injek pula. Jadi masalah tak selesai dan mula dapat komplikasi. Itu pasal yang ini hari saya nak ajar macam mana nak pulihkan diabetik dengan pemakanan. Itu saja. Kan? Kita kena percaya sebenarnya diabetik boleh pulih dengan pemakanan yang betul. Yang mana konsep makanan tu ialah konsep makanan rendah karbohidrat. Bukan konsep makanan rendah kalori. So, kalori tak ada, tak boleh kira kat sini. Kita kira dari segi konsep karbohidrat. Sebab karbohidrat tu yang menyebabkan glukosa tu naik. Karbohidrat tu menyebabkan insulin you akan tinggi. Karbohidrat yang berlebihan menyebabkan akhirnya masalah rintangan insulin. Yang akhirnya akan menjadi masalah diabetes yang tak pulih-pulih. Lepas tu ubat pula fokus hanya turunkan saja gula tanpa fokus memulihkan masalah rintangan insulin.
Saya harap faham lah kan konsep dia. Itu dia konsep dia. Kalau faham konsep ni sebenarnya, diabetik ni boleh pulih. Soal pemakanan ni ada banyak. Ada banyak cara. Ada orang buat ketogenic diet, boleh ketogenic diet. Ada orang buat dia panggil Atkins diet, boleh juga. Ada orang buat paleo diet, boleh juga. Ada orang buat Mediterranean diet, boleh juga. Ada orang just buat low carbohydrate high fat diet macam yang saya selalu sarankan. Boleh juga. Macam-macam cara sebenarnya kita boleh buat. InsyaAllah nanti satu hari kita cerita pula jenis-jenis makanan dan macam mana pula kita nak memilih apa yang sesuai. Kan? Sebab yang jadi kadang-kadang isu bila saya dah ajar tentang macam mana nak pulihkan diabetik, saya cakap tentang macam mana kita kena ambil banyak lemak. Ramai juga yang takut dengan lemak. Sebab benda tu dia jadi stigma. Faham tak stigma? Stigma tu benda yang dia rasakan, oh inilah dia sebenarnya berbahaya pada kesihatan. Stigma tu benda yang tak betul sebenarnya. Stigma tentang minyak adalah minyak menyebabkan sakit jantung. Itu sebenarnya nak dibetulkan. Yang itu yang kena dengar live saya yang sebelum ni. Saya cerita pasal minyak. Sebab minyak bukan punca sakit jantung. Minyak kelapa sawit juga tidak menyebabkan sakit jantung. Minyak kelapa juga tidak menyebabkan sakit jantung. Minyak zaitun tidak menyebabkan sakit jantung. Habatus sauda tidak menyebabkan sakit jantung. Minyak ikan tak menyebabkan sakit jantung. Even minyak lemak haiwan yang kita makan, macam ada yang ada dalam sup, dalam apa, daging lemak-lemak yang kita nampak dalam apa, lemak kambing tu semua, tidak menyebabkan sakit jantung. Sebab itu tidak menyumbat saluran darah kita. Saluran darah tersumbat disebabkan faktor keradangan ataupun inflammation. Yang mana kalau kita makan makanan yang menyebabkan inflammation, maka itu menyebabkan saluran darah kat jantung tersumbat. Yang gambar kat sebelah ni. Kalau nampak gambar sebelah ni, nampak gambar. Pusing sikit. Nampak tak gambar yang ni? Ini adalah gambaran saluran darah. Nampak tak? Makin lama makin sempit dan berlaku penyakit dipanggil sebagai aterosklerosis adalah kerana berlaku keradangan. Tapi selama ni kita ditakut-takutkan dengan mengatakan bahawa kolesterol lah punca aterosklerosis. Sebenarnya itu yang nak dibetulkan balik. Sebenarnya kolesterol tidak menyebabkan aterosklerosis secara terus. Tapi bila berlaku keradangan, kolesterol itu akan main peranan menyebabkan masalah aterosklerosis. So yang kita kena kawal ialah keradangan. So dalam konteks memilih minyak, semalam pada orang tanya saya, macam mana sebenarnya kita nak pilih minyak? Konsep memilih minyak ni, secara konsep ni senang. Kita pilih minyak yang bersifat anti keradangan. Dan ikut kajian, semua minyak yang natural, minyak asli, contohnya minyak kelapa, santan, minyak zaitun, minyak kelapa sawit, minyak habatus sauda, minyak ikan, even minyak kacang, minyak bijan. Kalau di India, Pakistan banyak gunakan minyak mustard. Semua ni adalah minyak-minyak asli yang bersifat anti keradangan. So kita boleh gunakan. So minyak yang bersifat keradangan, pro keradangan ialah contoh dia trans fat. Trans fat ni ialah minyak sintetik. Contoh dia margarin, creamer, shortenings. Dan juga trans fat boleh berlaku bila kita gunakan minyak yang tinggi omega 6. Minyak yang tinggi omega 6 ialah minyak jagung, minyak bunga matahari, minyak soya. Minyak ni 90% kandungan ialah omega 6. Bila dimasak, omega 6 tu akan convert jadi trans fat. Trans fat tu menyebabkan keradangan. So, mengambil makanan bergoreng menggunakan minyak jagung, menggunakan minyak bunga matahari, menggunakan minyak soya akan menyebabkan masalah keradangan dalam sistem. Jadi kita jangan salahkan goreng, kita salahkan minyak dia. Mana kalau kita goreng guna minyak yang bersifat anti keradangan, contohnya minyak kelapa sawit, minyak kelapa, kan? Minyak zaitun pun dia tidak menyebabkan keradangan, malahan dia merawan keradangan. Jadi minyak ni dipanggil sebagai minyak sihat. Konsep dia kena faham. Jadi untuk diabetik sangat essential, sangat penting mereka mula mengambil lebih banyak minyak dalam pemakanan dengan tujuan untuk menurunkan paras insulin dalam darah. Bila insulin dah mula turun, maka masalah rintangan insulin yang mana menyebabkan gangguan pada glukos masuk dalam sel itu akan pulih. Rintangan insulin juga boleh dipulihkan dengan satu cara lagi, ialah bersenam. So orang diabetik mesti bersenam. Sebab tu nanti kita buat satu sesi lain cerita pasal bersenam pula. Lagi satu yang boleh pulihkan rintangan insulin adalah dengan berpuasa. Bersenam, berpuasa, makan minyak banyak. Sebenarnya benda ni semua dalam lingkungan benda yang kita boleh buat. So diabetik boleh pulih tak? Of course boleh. Tapi bukan cerita produk ni tak.
cerita dia ialah betulkan seluruh konsep kan pemakanan kita, seluruh konsep gaya hidup kita. Kita kena masih perlu bersenam. Kita perlu juga mengawal stres, sebab stres yang berlebihan juga boleh menyebabkan masalah rintangan insulin. Sebab tu orang yang tak kawal stres selalunya ada masalah berat badan, akan ada juga masalah diabetes. So stres lagi satu cerita panjang. Nampak tak kaitan dia? Kaitan stres, kaitan bersenam, kaitan berpuasa, kaitan makan. Bagaimana semua ni yang kita lingkungkan dengan DRESS. Ingat saya cerita semalam? Saya tulis balik lah, bagi nampak sikit. Tulis balik. Okay. DRESS. Nampak tak? Terbalik DRESS. Saya terbalikkan lah. Saya terbalikkan D R E. Saya buat S balik. S. Nampak tak? Nampak dress tu. Ni apa? D ialah diet, R ialah relationship, E ialah exercise, S lagi satu ialah stress management, dan S lagi satu ialah sleep. DRESS. Itulah konsep dia. Kan? Konsep dia ialah kita kawal semua tu sekali. Pemakanan kita kawal, perhubungan kita. Kan? Kadang-kadang orang yang ada masalah anxiety, dia ada masalah perhubungan dengan manusia lain. Dia ada juga masalah perhubungan dengan Tuhan. Sebenarnya kalau dia membetulkan perhubungannya dengan manusia dan membetulkan perhubungannya dengan Tuhan, dia punya kadar anxiety juga akan turun. Dalam masa sama juga, dia kena betulkan pemakanan dia, dan dia juga kena exercise, dan dia juga kena tidur yang cukup. Tidur yang juga cukup penting. Pengawalan stres juga penting. Nampak tak dia punya holistic approach? Macam mana kita nak membetulkan masalah kesihatan kita. Termasuk diabetik. Orang diabetik juga mudah kena anxiety. Orang anxiety juga mudah kena diabetik. Ada kaitan ni kat situ ialah dari segi pemakanan, faktor genetik dan sebagainya. Dan kita tak letakkan faktor genetik sebagai faktor yang utama. Of course, bila kita betulkan pemakanan kita, kita betulkan kita punya gaya hidup semua, walaupun kita ada genetik untuk dapat anxiety ke, diabetik ke, semuanya akan boleh kita lawan. Itu konsep dia. Okay? Itu yang sebenarnya konsep yang saya cerita hari. Saya rasa dah pukul 12 lebih. InsyaAllah. Saya kat semua faham. Tak ada cerita banyak-banyak. Boleh ulang balik siapa yang tak tengok. Yang boleh tengok pada awal ni, boleh ulang balik lepas ni, boleh tengok pada awal balik. Dengar balik apa yang saya cakap. Hari saya saja nak cerita dengan awak. Semalam ni lah plan saya. Tapi saya tengok mic saya, rupa saya pasal rupa saya cucuk semalam tak cukup kuat. Dia tak, jadi sebab tu dia tak ada bunyi. So hari dah okey kan? InsyaAllah. Kita betulkan balik. Cuma saya minta harap, saya tak ada apa pembayaran untuk orang dengar saya punya live. Saya punya bayaran satu saja, tolong share dengan orang lain. Kita sama-sama sampaikan ilmu bermanfaat. InsyaAllah kalau kita dari ilmu, kita sampaikan ilmu bermanfaat yang dari orang lain, InsyaAllah kita sama-sama dapat pahala. Sebab penilaian kita ke akhirat esok ialah pahala kita, bukan soal duit. Sebab tu kita tak utamakan duit, InsyaAllah. Yang penting kita nak sihat, kita sampaikan ilmu bermanfaat. Kita sama-sama share kongsi ilmu ni, InsyaAllah. Itu saja yang saya minta. Dan juga bagi orang yang berminat nak tengok, kalau tak nak tengok kat Facebook, boleh tengok saya punya video semua dekat YouTube. Boleh like dan share dekat YouTube juga, insyaAllah. Dan boleh share dengan orang lain lebih ramai. Boleh letakkan dekat WhatsApp ke, letak kat Telegram ke, suka hati. Share lagi sebenarnya macam mana kaedah yang betul kita mengawal pemakanan secara konsep. Saya suka aja konsep. Saya tak suka cerita ni kan. Ni produk tu saya tak suka. Saya lebih cerita secara konsep. Bila orang faham konsep, saya suruh orang fikir sendiri. Apa sebenarnya cara terbaik? Sebab kita ni lain orang lain. Kita punya preference, kita ni kesukaan. Kan, ada orang suka makan rendang, ada orang tak suka makan rendang, ada orang suka makan selamat cilapi, ada orang tak suka. Jadi, pilihlah yang macam tu. Kalau saya cakap inilah ubat ni, ini dia, macam kita restrictkan orang punya pilihan. Tapi kalau orang faham konsep, dia sangat bebas untuk membuat pilihan atas konsep yang betul tu. Itu saja. Okey. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.